Okey. So dah agak halus dan boleh kita masukkan. Okey, kita masukkan dengan menggunakan spatula. Okey, kita masukkan dengan menggunakan spatula dan kita akan dapat 1 gram sebanyak itu. Okey, sebanyak itu 1 gram. Okey. So kita boleh tambah. Okey. Untuk cukupkan 1 gram. Okey, tak kisah. Kalau lebih pun, okey, dalam 0.1, 0.2 sebab nanti mungkin semasa kita nak masukkan dalam furnace nanti ada yang tertumpah ataupun yang keluar daripada porselin ni lah. Okey, so boleh lebihkan timbangan sebab nanti timbangan ni lah akan kita catat. Okey, sebab dah jadi asin nanti kita dah tak timbang dah. Jadikannya macam ni. Okey, so saya dalam ikut metod lah masing-masing. Okey, so dalam metod kita ni kita nak buat triplicate. Okey, untuk nanti end result dia kita boleh buat comparison lah. Okay, sebab kalau kita buat 1 atau 2, so takut kita tak boleh nak buat kita punya dia punya average lah. Okay, so kita buat triplicate dan setiap yang penting di belakang dia punya mangkuk pizza ni kita dah tulis siap-siap kita punya label group. Okay, group masing-masing and then apakah sampel yang group tu dapat. Okey, so kita kena label dekat belakang ni dengan menggunakan pensel sahaja sebab ni tanah liat. So dia tak boleh nak tulis dengan pen. So kita gunakan pensel. Okey. Di belakang ni sahaja sebab yang kat tempat lain memang tak akan berbekas. Okey, dekat dia punya belakang crucible ni kita boleh labelkan kita punya group dan juga nama sampel masing-masing. Okey. Dan semua 6 sampel 6 sampel kita akan run sekali agung dalam furnace. Okey, untuk step yang terakhir sebelum dalam proses penyediaan sampel. Okey, ni semua ke-6 sampel yang saya dah perkenalkan pada awal sesi tadi. Okey, so yang setiap jenis kita triplicate. Okey, bayam 3, kobis 3 dan seterusnya lah. Okey, triplicate kita buat. Okey, sekarang ni kita akan menggunakan furnace untuk proses asin lah. Okey, sebab kita nak menggunakan sampel yang dalam bentuk abu. Okey, so ini merupakan furnace. Okey, muffle furnace. Okey, so kita akan on dengan dia punya switch kat sini. Okey, on. Okey, so akan nampak button hijau ni akan menyala. Okey, so kita gunakan pada suhu 550. Ni bentuk furnace kat dalam. Okey, so semua sampel ni kita akan masukkan ke sini. Kita akan susun siap-siap. Okey, kita akan masukkan semua sampel. Susun sebelum di on. Sebabnya bila kita on, kita dah tak boleh nak masukkan tangan. So dia akan cepat je panas. Okey, so bila suhu 500 lebih, boleh imagine lah dia punya kesan kepada kita punya tubuh badan bila kita dah terkena suhu yang tinggi. Okey, semua kita akan susun dalam ni. Okey, semua dah susun dalam tu.
dan make sure dia punya tak sampel tu tidak mengganggu pintu furnace nya. Okay, make sure dia ke belakang, and then kita punya pintu dia boleh tutup. Okay, so boleh on button hijau ni. Okay, bila kita on, okay, suhu akan tertera dekat sini, Aeroterm. Okay, so lampu orange ni akan sentiasa bling 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 bling. Okay, so kat sini kita dah set 550. So cara nak set up and down suhu dekat sini, button down, button up. Okay, so sekarang kita nak 550, naikkan balik. Okay, 550, and then yang atas tu suhu tu akan naik sedikit demi sedikit dan akan sampai pada tahap 550 dan dia akan stop. Ini atas dan bawah akan suhu yang sama. So bermulalah proses etching tu sehinggalah pemanasan tu sehingga menjadi abu lah. Okay, so kita nak yang macam abu rokok. Okay, so dia punya tempoh lebih kurang 3 jam. Okay, so bila dah sampai ataupun kalau kita bila dah lepas 3 jam tu, kita tutup, and then jangan keluarkan terus. Okay, tutup dia punya button hijau tu je. Ini untuk proses kita nak tutup. Dia dah complete semua proses etching. Kita just tekan yang button hijau ni. Okay, kita just tutup. Tadi kita dah buka ni, sekarang kita tengah buka, dan kita tutup, kita tekan belah sana lah. Dan kita make sure dia punya main switch, okay, main switch tu ditutup sepenuhnya. Okay, biarkan sampel dalam ni keesokan harinya dalam pukul 8.9, sebab pukul 8 pun still lagi rasa panas. Okay, dah dalam pukul 9.30, pukul 10 dah boleh keluarkan untuk kita teruskan dengan step yang seterusnya. Okay, last step bila dah kita keringkan, bila kita dah masukkan, dah timbang 1 gram sebelum kita masukkan dalam furnace. Okay, so lepas 5 jam, okay, dia kita punya etching time untuk sampel selama 5 jam, dan kita tutup tetapi belum dikeluarkan lagi daripada furnace. So hari ni kita akan keluarkan dengan dia punya sampel dah bertukar. So kita memang tak galakkan student keluarkan sampel selepas daripada etching, sebabnya suhu 550 2 hari pun masih lagi terasa dia punya haba. So sekarang ni dah hari yang ketiga, so saya tak gunakan. Sepatutnya you kena guna glove ni kalau masih lagi terasa haba. Okay, so glove ni memang kalis haba lah, sangat tebal. Okay, glove kain ni. Okay, kita boleh keluarkan semua sampel daripada furnace, and then kita susun dalam tray lah untuk dibawa ke kawasan fume hood, sebab semua kerja-kerja amal ini akan kita buat di dalam fume hood sebab menggunakan asid nitrik 2 molar. Okay, make sure you punya sampel boleh ada tanda lagi tak tertanggal dekat belakang, sebab tu kita menggunakan pensel untuk kita tanda sampel. Okay, so kita bawa ke fume hood. Okay, seterusnya bila kita dah keluarkan daripada sampel-sampel ni semua daripada furnace, dan sebab dia dah pun diabukan, okay, selepas proses etching. Okay, so kita akan step yang seterusnya kita akan tambahkan 10 ml asid nitrik
Dan semua kerja-kerja ni yang melibatkan asid nitrik dan semualah yang apa chemicals kena buat di dalam fume hood. Okey, so sekarang ni saya tak on lagi fume hood sebab takut mengganggu. Okey, so sekarang ni kita nak apa ni, kita akan masukkan 10 ml asid nitrik ke dalam mangkuk pijar ni, and then dalam sampel tu lah. Okey, direct kita tak perlu nak transfer ke mana-mana dah. Okey, so sekarang ni asid nitrik ni, okey, saya akan masukkan dahulu dalam beaker sebab kalau nak direct macam ni takut ada tumpahan, so kita kena elakkan sebarang risiko lah, okey, tertumpahnya chemicals dan sebagainya. So kita kena ambil langkah berjaga-jaga di situ. Okey, so saya akan on fume hood. Okey, so make sure fume hood ni pula dia akan ada satu flow di mana dia punya kalau kita letakkan dia punya secebis tisu, so dia akan ada tarikan ke dalam. So make sure dia punya flow tu boleh digunakan lah. Okay, so nampak saya punya benang ni tertarik ke dalam lah kan. So ia menunjukkan dia punya flow tu okey lah, boleh digunakan. Alright, so sekarang ni kita akan masukkan 10 ml asid nitrik. Okay, make sure alright. So pastikan, okay, saya keluarkan sekejap untuk nampakkan dia punya meniscus punya level Okay, kalau boleh memang wajib kena meniscus punya level untuk make sure kita punya sukatan tu betul Dan dah cukup 10 ml. Okay, masukkan 10 ml ke dalam sampel dan kita panaskan sehingga kan kita nampak dia punya asid tu kan, sehingga dia hampir-hampir dissolve ataupun dia hampir-hampir kering. Okey, untuk kita redissolve lagi dengan 10 ml asid nitrik. Okey, so untuk yang first sample. Okey, so ni yang first sample tu kangkung, tak silap kubis, sawi. Okey, yang first sample tadi tu sampel sayur sawi. So yang kedua ni ialah pegaga dan yang ini ialah kangkung. So label-label tu boleh dilabel di bahagian bawah mangkuk pijar ni supaya kita tak tertukar kita punya sampel. Okey, proses yang sama. Okey. In case kalau saya sengaja tak samakan dia punya amount tu, supaya caranya ialah dengan menggunakan droppers sedikit demi sedikit dan make sure dia punya level meniscus level titis demi setitis hingga mencapai tahap meniscus level. Okay,